Okey. Okey, sebelum saya bermula, ini satu amaran mesra, pesanan mesra. Okey, dia panggil, tidak dibenarkan membuat rakaman video atau suara ada yang diposting ke mana-mana media sosial lah. Sebab kadang-kadang macam saya tengok, saya stop share je pagi tadi. Saya lucu, saya terbaca satu posting pagi tadi. Jadi saya nak share lah, ada produk. Orang jual produk tu gambar kepala burung elang warna merah tu, nama company dia. Malas nak sebut company dia, aku pun tak reti nak sebut nama company dia tu. Dia post, dia kata benda, Alhamdulillah, dia letak nama gambar pesakit tu kat situ. Dia letak gambar pesakit, lepas tu dia buat penulisan kat bawah tu, dia kata Alhamdulillah, Encik sekian-sekian nama. Contoh orang tu Encik Musa, pesakit kanser hati. Setelah mengamalkan jus kami ni, kaki dah mula tak bengkak, kaki dah mula hilang rasa sakit. Nampak tak dia punya posting? Kat atas tadi dia sentuh tentang kanser hati. Tapi bila dah ambil produk dia, kaki boleh surut bengkak. Mana dua posting yang tak ada kena-mengena lah. Dia cuba mengumpan orang je lah untuk beli produk dia. Okey, kenapa dia tak kata kat situ, Alhamdulillah kanser hati dah baik. Kenapa dia tak guna perkataan tu? Sebab korang kena ingat, sebab kita orang larang korang untuk ambil gambar dan share. Kadang-kadang video tu keluar separuh-separuh editing. Bila editing separuh-paruh ni, orang akan guna untuk jual produk mereka. Contoh macam sahabat saya daripada Ipoh, Ustaz Nur Azman. So, Azman Muhammad Noh, baru ni ada gambar dia, orang ambil testimoni dia dengan beberapa ayat dia daripada Herbalife Nutrition telah digunakan untuk menjual produk lain. Sebab tu kita tak galakkan rakaman ni. Kadang-kadang video tu separuh. Contohnya saya tengah bercakap tentang kencing manis. Tiba-tiba video kencing manis tu korang ambil pergi post kat luar. Nanti saya lah kena sebab saya dikira telah membuat tuntutan perubatan melampau ataupun medical claim. Sebab tu kita tak benarkan. Okey, jadi saya teruskan dengan kita punya topik pagi ni. Masya Allah, tabarakallah. Aku pun tak tengok lagi slide ni sebenarnya. Okey. Kepada tetamu yang ada hari ini, saya ucap selamat datang. Kepada yang setia ada, selamat datang. Yang setia ada ni kena bagi selamat datang banyak kali sikit sebab dia setia, dia datang hari-hari. Kepada yang baru, selamat datang insya-Allah. Sama-sama kita berkongsi tentang topik nutrisi dalam ni. Semoga semua orang yang ada dalam ni dapat manfaat. Hari ni saya tak nak share tentang diri saya sebab semua orang pun dah tahu dah. Itulah rupa dulu dan inilah rupa hari ni sangat berbeza daripada segi penampilan diri sendiri. Semalam saya dah start buat dua benda saya buat dalam hidup saya hari ni. Minta maaf lah kalau terkongsi ni takut jadi riak pula. Tapi rasa-rasanya tak ada lah niat nak riak tu. Cuma nak berkongsi je ya. Masya Allah, tabarakallah, kena sebut dulu takut jadi penyakit ain pula. Pertama, saya buat satu challenge yang atas diri saya sendiri bersama sahabat-sahabat saya di sekitar pada pusat ni, Darakan Kelab sendiri ya. Kita buat subuh challenge. Subuh challenge solat subuh challenge. Solat subuh ni saya tahu semua orang solat subuh. Faham tak? Bukanlah kata subuh challenge dia baru nak pergi sembahyang, bukan. Subuh challenge ni bermaksudnya kami meletakkan diri kami untuk melakukan ibadah subuh secara berjemaah selama 40 hari tanpa miss. Tanpa miss. Mana kena berjemaah lah, kena ke masjid. Tak kira kat mana kau berada, tak kira. Macam baru ni saya pergi Terengganu, di Permin Jaya, saya kena pergi Masjid Permin. Baru ni saya balik Kuantan, saya pergi Masjid Semambu. Jadi saya kena penuhi challenge 40 hari saya tu dekat masjid. Itu cabaran ke atas diri saya lah, bukan ajak you buat dak. Saya nak bagi tahu apa yang saya sedang lakukan. Okey, kedua, saya sedang lakukan saya punya challenge body goal. Body goal saya kena turunkan 10 kilo berat badan, saya kena naikkan 5 kilo otot. Itu body goal saya. Sebab tu tengah hari pukul 2, hari ni saya ke Kuantan, pukul 2 saya akan pergi gym. Tapi saya tak apalah gambar-gambar saya pergi gym tu. Saya pergi gym untuk saya buat badan saya. InsyaAllah doakan saya. Semoga segala urusan yang saya buat tu dapat keberkatan dan dipermudahkan. Okey. Inilah rupanya dulu. Masya Allah, tabarakallah. Sangat bersyukur kerana ditemukan dengan peluang Herbalife Nutrition ni. Pertama, dapat kerja bebas masa. Kedua, dapat balik nilai kesihatan. Ketiga, dapatlah sedikit sumber kewangan. Masya Allah, tabarakallah. Semua benda yang orang cari ada dalam Herbalife Nutrition dan saya adalah menikmatinya benda tu pada hari ini.
Okey, sebelum ni bekerja dalam industri perbankan selama 21 tahun. Okey, bila bekerja dalam industri perbankan ni, mindset saya, otak saya ni dah kira tentang duit saja. Saya tak tahu kerja luar, saya tak faham benda apa, saya tak tahu benda, saya tahu fokus pada bank je. Malamlah bangun-bangun tidur tu hantar anak sekolah je pukul 7 lebih dah kena pergi ke bank. Balik tak balik paling awal maghrib baru boleh balik. Kalau ada tak balance pukul 7, pukul 10 malam baru balik kerja. Masya-Allah, tabarakallah. Dan yang paling saya ingat lagi, saya pernah balik pukul 3 pagi. Orang terkejut kerja bank. Kau kerja bank balik pukul 3 pagi? Bukan benda. Sebab tim member jengka ni saya je pemau starting jengka ni. Staff-staff lain daripada member jengka tu semua travel. Ada yang datang daripada Tebeloh, ada yang datang daripada Kuantan, travel. Masa tu bank baru buka. Jadi pada hari tu, ingat tak masa peneroka dapat duit Felda tu, peneroka dapat duit kerajaan bagi 15,000 tu. 15,000 satu keluarga dapat, tapi dia bayar berperingkat-peringkat 5,000. Jadi tunggu duit tu datang lah. Rupa-rupa duit tu pukul 3 pagi baru sampai PP Jengka. Pukul 3 pagi baru sampai. Pukul 3 pagi lah kena tunggu. Awak tengok tak sebab dia? Sebab saya menjual masa saya kerana wang. Pada masa tersebut saya menjual masa saya kerana duit. Sebab saya nak duit, saya jual masa saya. Saya boleh tunggu kat bank tu sampai pukul 3 pagi. Tunggu CIT tu sampai. Pukul 3 pagi sampai-sampai masuk duit dalam peti besi, balik tidur. Esok pagi kena pergi kerja pula. Itulah amalan saya dulu sebab saya tak faham dalam kehidupan manusia ni. Bila kita balik kepada tujuan kita diciptakan macam saya sebut tadi, hanyalah untuk beribadah kepada Maha Pencipta kita. Jadi Allah akan memudahkan segala urusan kita. Kalau mana ada anak-anak hari ini dah mula mengaji Al-Quran tu, janganlah kata Allah kalau mengaji Al-Quran nanti nak kerja apa. Jangan. Tu mindset yang salah. Sebab orang yang menghafal Al-Quran ni biasanya rezeki dia akan terbuka luas. Ada je Allah pemudahkan segala rezeki dia. Tak payahlah kita tanam mindset kolok kita, mindset yang mak bapak kita dulu kita bawa dalam kehidupan ini. Tolong buang mindset tu. Mindset tu saya pernah ada. Sebab mindset tu mindset mana? Mindset belajar rajin-rajin, kerja kerjaan, baru hidup berjaya. Mindset tu. Bahaya tengok mindset tu. Saya ada mindset tu dulu. Jadi yang tu yang gambar gajah tu, masya-Allah tabarakallah. Gambar gajah ni sebenarnya banyak gambar dia, tapi saya letak satu gambar je. Betul Allah kata rezeki kan, rezeki. Okey, gambar gajah tu dekat Kuala Gandah. Orang tahulah Kuala Gandah, Lancang Pahang ni pusat pusat jagaan gajah lah. Dan pada hari tersebut ada hari gajah sedunia. Hari gajah sedunia biasanya pada bulan Ogos lah. Dan untuk tahun tu Maybank dipilih sebagai sponsor, main sponsor untuk acara tu. Dan saya sendiri jadi in-charge kepada program tersebut. Saya jadi gembala gajah lah kiranya. In-charge tu bagi pihak Maybank sponsor utama, saya diberi tanggungjawab untuk menguruskan segala urusan dekat situ. Bagi makan gajah, potong buah, bertantan buah kita sponsor untuk hari gajah sedunia tu. Itulah ada gambar makan dengan gajah tu. Lepas tu dapat peluang mandi dengan gajah. Ni kisah dulu lah. Cuma tolong jangan tertukar Aziz dengan gajah. Kejap lagi ada dia kata lebih kurang je. Lebih kurang sama je. Jangan guna ayat tu. Aku lempangkan. Okey, jadi mari kita pergi seterusnya dengan kita punya topik seterusnya. Sekarang tertukar pula kawan dengan gajah ni. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Yang mana yang bermula dengan kelab nutrisi sihat online ni, syarat dia untuk dia guna kemudahan kelab kami ni, dia hanya kena bermula dengan Elo-T Shake. Ini adalah produk teras dalam Herbalife Nutrition. Kenapa dia kena mula dengan produk ni? Okey, sebenarnya bila kita menyediakan satu platform pendidikan, ada costing. Ada costing ya. Macam Zoom ni pun ada costing dia. Semua ada costing. Tetapi untuk memudahkan orang datang dalam kelas pembelajaran kami tidak mengenakan apa-apa bayaran. Faham tak? Tak ada. Yang datang kat sini tak ada. Kami minta commitment fees ke, sebut kena bayar RM10 ke, tak ada. Kecuali untuk makluman you, bagaimana kami menjalankan kelab ni. Kelab ni dijalankan dengan sumbangan. Kos-kos yang ada dalam ni, diorang bagi sumbangan untuk memulakan operasi kelab ni. Jadi kalau sumbangan diorang, sebab itulah kami meletakkan satu syarat yang mana nak memula menggunakan platform kelab nutrisi sihat online kami ni, kenalah bermula dengan Elo-T Shake. Sebab apa? Makanan yang anda beli ni adalah baja kepada tubuh anda. Anda beli ni anda makan tau. Jadi faedah dia anda dapat 3 produk ni.
Tapi kami dapat sedikit keuntungan daripada pembelian anda yang itulah disumbang balik untuk operasi kelab nutrisi ni. Sebab tu kita memohon kerjasama yang nak guna platform kami, kena bermulalah dengan Elo T-Shake tu. Jadi macam konsep takaful lah, kita sama-sama membantu. Awak bantu diri awak untuk dapat kesihatan, kita bantu dengan pembelian awak untuk menguruskan kelab nutrisi ni. So, kelab nutrisi ni banyak manfaat dia. Sebab hasil sumbangan awak yang tak nampak tu, ramai orang dapat manfaat. Mungkin tak banyak pun sumbangan dia. Sebab ikhlas saya cakap, shake-shake yang korang beli tu bukan untung banyak pun. Tak banyak pun untung. Tapi yelah dapat RM10-20 sikit-sikit sumbang pun, dah berjaya kami menjalankan operasi kelab nutrisi ni. Kita buat konsep takaful, konsep bantu-membantu. Okey, jadi kenapa kena bermula dengan Elo, T dan Shake? Kadang-kadang orang jadi tanda tanya. Okey. Sebab apa saya kata gitu? Bila saya belajar tentang nutrition, ada satu benda yang saya terlepas pandang. Dan saya rasa ramai orang pun terlepas pandang benda ni. Kita tak pernah pandang tentang kesihatan usus atau sistem penghadaman. Sebab pertama kita tak tahu. Kedua memang kita tak ambil tahu. Sebab memang kita kerja kita makan sahaja. Makan apa yang kita rasa sedap. Apa yang lidah kata kita rasa sedap, yang itulah kita akan telan secara berulang. Itu sifat manusia. Sebab tu nak kawal pemakanan ni bukan mudah. Bukan benda yang mudah. Dengan aloe vera. Okey, sebab kita tahu ramai orang Melayu dia ada satu penyakit. Terutama sekali orang Melayu lah. Dia ada satu penyakit. Penyakit dia benda? Penyakit dia penyakit rasi dengan tak rasi. Okey, contohlah kita ambil lah sini saya beli produk A. Saya makan produk berjenama A. Produk berjenama A itu juga saya beli tak jadi. Produk sama, produk jenama A. Saya makan jadi, Aida makan tak jadi. Tapi dalam istilah orang Melayu kita, dia akan kata benda tu. Dia kata, tak rasi lah tu, produk tu, tak rasi lah. Jadi benda tu dah mula jadi tanda tanya kat saya tau. Dah mula bermain-main dalam fikiran saya. Saya kata, produk yang aku beli ni, saya pernah beli satu produk tau. Yang bronze, dia punya balutan dia. Kau orang tekalah sendiri vitamin dia. Dan untuk pengetahuan kau, company yang keluar vitamin tu, dah 50 tahun dekat pasaran. Herbalife baru 42 tahun bah. Company yang saya ambil vitamin tu dah 50 tahun di pasaran. Vitamin dia bermakna bagus tak vitamin dia? Sangat bagus vitamin dia. Tapi kena bukan dengan kelak nutrisi ni, barulah saya tahu sebenarnya bukan istilah rasi tak rasi tadi, bukan istilah produk tu tidak work pada tubuh saya. Masalahnya tubuh saya tidak work pada produk tersebut. Tubuh saya tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menyerap segala zat-zat nutrisi yang ada dalam produk tersebut, yang itulah menyebabkan berlakunya istilah rasi tak rasi. Dalam perut kita. Pertama dia akan melalui usus kecil. Usus kecil ni masuk kat kita punya trachea ni, kerongkong kita ni masuk dalam usus kecil. Dekat usus kecil ni segala zat makanan akan diambil. Faham tak? Zat-zat nutrisi akan diambil, vitamin A, protein, fiber akan diambil daripada usus kecil. Dan usus kecil ni akan tubuh badan kita ni, darah ni adalah satu sistem pengangkutan dalam tubuh kita. Sistem pengangkutan yang bawa zat-zat nutrisi. Faham tak? Okey, jadi bila usus kecil ni ambil zat makanan, hantar kepada seluruh badan kita, hampas yang ada dalam makanan kita akan masuk dalam usus besar. Bila hampas tu masuk dalam usus besar, hampas itulah kita buang dalam tandas tu. Ada satu bahan yang menyerap segala zat makanan macam tuala kecil tu, nama dia villi. Ada orang sebut vilus.
Fungsi dia untuk serap zat-zat makanan macam tuala halus tu. Tetapi hari ini ramai orang bilis mereka tidak berfungsi, ambil oleh tubuh. Jadi kau makan produk mahal-mahal, kau makan produk yang branded, kau makan makanan yang kelas-kelas, badan kau tak dapat hasil. Sebab bila kau tak jerat zat daripada makanan tersebut. Bila masuk dalam usus besar kau terus buang. Berlaku sistem perkumuhan. Aku bagi okey, jom makan apple hijau. Banyak orang nasihat suruh ambil apple hijau lah. Sebab apple hijau ni ada 3 gram serat. 3 gram serat. Okey. Bila kau ambil apple hijau, masuk dalam mulut kau orang kunyah, telan. Telan, kalau bilai kau berfungsi, 3 gram serat tadi akan diambil fiber tadi. Macam mana nak tahu Puan Aziz? Macam mana nak tahu benda ni berfungsi tak berfungsi? Senang je kau nak tahu berfungsi tak berfungsi. Engkau tengok tahap kesihatan kau orang. Tahap kesihatan kau orang. Kalau mula lemah je, naik tangga tinggi sikit, sempuk, sakit lutut, mudah mengoh. Okey, lepas tu macam-macam cabaran kesihatan, bermakna kau orang dia kalau usus tidak berfungsi dengan baik, mudah je. Kau tengok jerawat kat muka dia orang tu. Sebab kau orang banyak pakai foundation, tutup kau orang punya jerawat. Kalau buka muka kau orang tak make up, aku rasa laki tidur sebelah pun pensai. Mak lampir mana bangun tidur sebelah aku ni? Sebab benda. Sebab kecantikan ni sebenarnya bermula dari dalam. Sebab kesihatan tu daripada dalam. Contoh orang jerawat sebenarnya, dia ada masalah dengan usus dia. Bukan kau kena beli ubat tepek jerawat tu. Kau kena selesaikan masalah kat usus dia. Sebab tu bermula hari ini, kita mulakan dengan satu produk yang dipanggil aloe vera. Apa keistimewaan aloe vera kita? Aloe vera kita ada bunga chamomile. Apa itu bunga chamomile? Bunga chamomile tiba-tiba makan-makan memulah macam makan julak tu. Oi, kena dekat highway, tak ada hentian, terburai korang. Ini dak, ini masa perut kau memulah tu dia akan rasa, macam mula selesa, dia dah bagi tanda awal. Nak kena membuang ni. Jadi kau sempat pergi cari tanda, dia tak ada lah. Orang kata dia memulah teruk tu tak ada. Tu kena faham dulu tu pun balik sistem penghadaman korang dah jadi macam puntung kayu tu. Walaupun nama je usuh, tapi sistem penghadaman kau keras, tak fleksibel. Makanan tu kau tak boleh nak serap, tak boleh nak absorb makanan tu. Itulah punca dia. Itulah benda pertama yang kita kena settle dalam tubuh kita dulu. Sebab tu kita bekalkan dengan aloe vera. Panjang sikit topik aloe vera ini. Okey. Kedua, baru kita bekalkan dengan Temix kita. Temix kita ada 5 fungsi. A, B, C, D, E. Senang je nak baca fungsi Temix kita. A, antioksidan. Antioksidan ni anti penuaan, anti keradangan. Okey. Yang tu yang pentingnya antioksidan ni. Sebab apa antioksidan ni penting? Sebab korang kena ingat, korang hidup umur 40, 50 tahun, korang kena ingat cuaca hari ni tak sama macam kau umur 20 dulu. Dulu pencemaran kurang. Hari ini pencemaran berlaku dalam udara dengan kita tak nampak, mata kita tak nampak. Contoh virus, contoh kuman COVID, contoh influenza. Kita tak nampak benda-benda ni semua. Jadi macam mana kita nak kawal? Kita tak boleh kawal benda yang bukan dalam kawalan kita. Udara bukan kawalan kita, kita tak boleh kawal. Jadi macam mana kita nak kawal? Kita nak kawal, kita kena bagi protection kat tubuh kita. Kita dah tahu dah, makanan yang tinggi antioksidan akan membantu tubuh kita
Dilindungi daripada radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Asap kenderaan, asap kilang, cuaca dekat luar, benda-benda macam tu. Kalau tubuh kita tak ada protection, itu yang tubuh kita cepat rosak tu. Sebab kita tak faham. Kita duduk dengar orang cakap je, kita tak faham susun atom macam mana nak sihat, ukur nak sihat tu. Okey, jadi dalam teh kita sangat tinggi antioksida. Sebab tu kalau kau tengok, aku beritahu kau satu, jangan khabar teh kita ubat kanser pula. Sekarang kau pandai-pandai pula, mana pelik pula ayat aku kata, Coach Aziz cakap, teh kita ubat kanser. Jangan cakap gitu, sebab kita ni bukan ubat. Cuma, bila kau kena kanser, salah satu makanan yang kau kena ambil adalah makanan yang tinggi antioksida. Orang kena ambil makanan tu. Jadi makanan yang tinggi antioksida dekat luar sana, makanan yang terdiri daripada buah beri. Tak kira lah blueberry ke, cranberry ke, blackberry ke, berry ke, tak kira. Asal je nama berry dia adalah makanan yang tinggi antioksida. Okey, jadi dalam produk kita, dalam teh kita, ada satu bahan yang dia panggil polyphenol. Benda tu yang bantu kita punya antioksida meningkat tadi. Minum saja teh tu. Berapa kali sehari tak kisah. Okey, kedua pula dia burn fat. Dia burn fat. Burn fat ni dia bakar lemak dalam badan kita seolah-olah kita bersenaman selama 20 minit. C dia cleansing, D detox. Cleansing dan detox lebih kurang sama. Dia mencuci segala toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita. Sebab tu kalau korang kena ingat, kalau badan korang masih banyak lemak, terutama sekali kawan-kawan ibu kat dalam ni, sebab aku tahu kawan ibu kat dalam ni korang juara lemak badan. Tak usah katalah sengih-sengih lah Kak Haji tu. Kak Haji sengih-sengih lah Kak Haji. Kak Haji cuba timbang tengok berapa persen lemak badan. Kadang-kadang kita nampak badan kita dah kecil, tapi lemak masih tinggi. Bila lemak tinggi dalam badan, korang tahu, automatik korang menarik toksin masuk dalam tubuh korang. Toksin ini adalah racun. Cuma bukan racun berjadual. Ni racun. Okey, jadi bila tinggi lemak, automatik tinggi toksin. Itulah fungsi kita punya teh untuk cleansing, untuk cuci balik korang punya toksin dalam badan. Okey, yang terakhir sekali E adalah energy. Dia beri kita tenaga. Macam saya sekarang ni bila saya pergi gym, Aida cakap kat saya, abang cuba abang bubuh guarana teh. Saya bubuh guarana teh saya dalam CR7 Drive. CR7 Drive ni minuman hypotonic drink. Bukan isotonic drink, hypotonic drink. Apa fungsi hypotonic drink? Fungsi hypotonic drink ni menukar karbohidrat dalam badan anda kepada tenaga. Faham tak? Menukar karbohidrat dalam badan anda kepada tenaga. Contoh, korang makan banyak hari ni, kau makan banyak hari ni, lepas tu pula kau tak buat apa-apa senaman, karbohidrat tadi ditukar jadi lemak. Sebab tu kita gemuk hari ni. Kerana karbohidrat kita tadi tidak ditukar kepada tenaga. Jadi fungsi CR7 Drive ni, dia menukar karbohidrat kepada tenaga. Kedua pula, saya letak guarana teh tu macam booster. Macam booster. Contohnya apa dia booster? Booster dalam kehidupan kita ni, booster adalah kafein. Kafein semula jadi adalah booster. Kafein ni datang daripada kopi. Kalau korang nak pergi bersukan pagi-pagi tu, korang minumlah kopi kosong setengah cawan. Kau tengok energi korang macam mana. Sebab booster. Sama juga kita punya guarana teh tu selain berfungsi sebagai untuk memfokuskan pemikiran kita terhadap satu-satu benda kita buat, dia juga berfungsi sebagai booster. Bila saya bubuh dalam teh, bila saya bubuh dalam CR7, saya pergi buat training weightlifting, angkat bebanan. Yang ajar saya tu dia cakap, "Oh ya Aziz, kau sejam boleh bertahan lagi ya?" Okey, saya cakap dengan dia, saya ni segi endurance saya tahan. Tubuh saya. Endurance ni makna ketahanan dalam jangka masa panjang. Contoh, kau suruh aku jalan kaki, pagi pukul 8, aku boleh jalan kaki sampai pukul 8 malam. Tu saya punya endurance. Tapi saya tak ada strength. Faham tak? Strength itu kekuatan. Kekuatan mengangkat bebanan saya tak ada. Sebab otak saya tak kuat. Jadi saya sekarang ni melatih otak bebanan. Daripada segi strength, saya kuat. Sebab sebenarnya, daripada segi jangka tu endurance, tenaga jangka masa panjang, badan saya kuat. Tu dia terkejut tengok saya. Kau ni aku belasah dari tadi tak berhenti-berhenti. Kau okey? Aku okey je. Nampak tak fungsi makanan yang baik pada tubuh kita? Kadang-kadang kita tak perasan. Tapi bila kita kerap buat, baru kita nampak kesan dia pada tubuh kita. Okey, dan yang terakhir sekali, F1 shake kita lah. Okey, F1 shake kita tak payah sembang banyak. Sebab topik Formula 1 ni. Aku malas nak kupas dah pasal benda tu. Kita pergi dengan slide kita je. Bapak lamanya slide ni sahaja aku kupas hari ni. Ni dia. Sekejap, aku minum sekejap F1 shake sekejap.
Okey. Meat replacement number 1 in the world. Tu kena faham. Okey, dia diiktiraf sebagai makanan gantian. Gabungan protein sihat nombor 1 dunia. Okey, dah nombor 1, kenapa kau nak cari nombor 2, nombor 3 lagi? Okey, Herbalife Nutrition ni dia buat dalam bentuk powder, dalam bentuk serbuk. Okey, lepas tu pula dia pula kandungan protein dia ada 12 gram protein kalau kau tak campur dengan susu segar. Kalau kau campur susu segar, dia boleh sampai 17 gram protein dan boleh pergi sampai 20 gram protein. Okey, lepas tu pula dia ada 21 vitamin dan mineral. Lepas tu pula dia baru 189 kalori sahaja yang ada dalam shake kita ni. Bermakna shake kita ni pengganti makanan rendah kalori, tinggi nutrisi. Kau pegang ayat tu je. Pengganti makanan rendah kalori, tinggi nutrisi. Okey. Zaman sekarang ramai orang sibuk, tak sempat nak buat nak buat perancangan yang terbaik, pilihan terbaik dalam makanan mereka. Sebenarnya ramai antara kita yang mengalami masalah tidak cukup zat nutrisi. Okey, sebab tu hari ini kadang-kadang ada di kalangan kanak-kanak, ada di kalangan anak-anak kita, bila dia pergi kepada perubatan, dia pergi menjumpa doktor, doktor bagi dia cakap, oh anak cik ni ada masalah lack of nutrition. Lack of nutrition ni maknanya anak kita menghadapi masalah tidak cukup zat. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa kuruh, kekek budak-budak tu, tu masalah tidak cukup zat. Banyak makanan-makanan tidak berkualiti pada tubuh badan kita. Ini memang 90%. Dekat Malaysia ni 90% makanan tidak berkualiti. Kalau kau tak percaya cakap aku, cuba kau tengok anak kau balik sekolah tu. Cuba kau pergi tunggu berapa dia beli. Dia beli jajan-jajan kat luar sekolah, dia beli nugget, dia akan beli hotdog, dia akan beli sosis. Budak-budak kan, dia akan beli makanan tu. Makanan tu langsung no zat, tak ada zat langsung. Cuma ada kalori kosong. Buktinya kita boleh masih menjadi negara nombor 1 yang paling ramai overweight di Asia Tenggara. Nampak tak? Nombor 1. Bermakna nombor 1 paling ramai overweight di Asia Tenggara, kita juara, Malaysia juara. Yelah, mana nak fikir bab zat nutrisi, bab kalori, nak sedia makanan tu pun sendiri terutama pada waktu pagi selalu kita urusin, nak kopi, nak uruskan anak-anak. Sedar tak sedar, baju makin ketat, muka makin bulat, tekanan darah makin naik, gula dalam darah makin tinggi. Okey, sebab benda. Yakni kau tak payah cakap, semua orang akan ada masalah yang ni bila Allah mula sibukkan kita dengan masa. Kau tak percaya cakap aku, kau tengok. Kadang-kadang pagi kita kelang kabut. Nak urus anak sekolah, nak tu, nak ni, nak pergi kerja. Mana yang bekerja, nak pergi kerja pula. Berkelang kabut kau nak ngurus kehidupan kau orang. Macam mana kau nak sediakan makanan? Anak bini pun tak teratur lagi nak urus kat rumah. Makanan main tangkap muat je lah. Betul tak? Piang, tak kereta hantar anak. Lek kedai tu berhenti. Roti bawah 2 keping. Roti canai kosong 2 keping. Banjir. Bau duduk. Tak apa benda. Sebab kita akan cari jalan yang paling mudah untuk kita. Kita tak akan memikirkan apa-apa zat makanan. Kita tak fikir. Sebab kita tak duduk dalam kelompok, duduk dalam kelas nutrisi ni. Kita duduk dalam suasana orang berhenti kedai kopi makan pagi untuk kenyang. Kita tak pernah fikir 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Apa akan jadi kat tubuh kita. Kita tak pernah fikir. Sebab kita terikat dengan suasana. Sebab tu hari ni ramai orang sakit. Kalau kau tengok, Kementerian Kesihatan sendiri kata 5.4 juta rakyat Malaysia hari ni hidap diabetes. Dan 1.5 juta daripada mereka tak tahu pun mereka ada diabetes. Masya Allah, tabarakallah. Dia kecil manis, dia tak tahu dia ada kecil manis. Sebab dia tak pernah pergi cek. Tahu tak tahu benda? Kencing dalam bilik air tengok ada semut. Lepas kencing masuk oleh dalam bilik air, ada semut urang makuk tandas. Pelik, rumah sendiri, bukan tandas awam. Rumah sendiri. Rumah aku ada dah orang kena kecil manis ni. Baru tahu dah kat rumah tu dah ada orang diabetes sebab tengok semut dah urang makuk tandas korang. Sebab siapa yang nak ambil peduli tentang nutrisi dalam kehidupan kita kalau kita tak bawa penyampaian ni kepada orang luar. Sebab tu orang tak tahu. Sebab orang duduk dalam budaya. Macam saya, budaya saya ni budaya kari. Kau payahlah kulit aku ni kulit kari. Kalau makan pagi, aku kena roti canai dengan kuah parpu. Mesti dah keturunan saya memang makan macam tu. Kami tak makan benda lain waktu pagi. Kami makan roti canai dengan kuah dal. Itulah bertahun-tahun amalan saya makan benda tu. Keturunan saya memang makan macam tu. Kalau singgah di kedai, memang kena roti canai kari kambing. Memang tak boleh lagi. Sebab benda suasana dalam membentuk kehidupan saya. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Bila Allah bagi hidayah tu, kita baru nampak, ya Allah, ya Tuhanku.
Allahu Akbar, bersyukur sebab aku diberi peluang untuk berubah daripada segi tabiat pemakanan. Bukan mudah. Saya faham, bukan mudah. Aku bercakap ni cuma boleh bagi korang kesedaran. Yang nak ubah diri korang tu, korang sendiri. Aku tak boleh ubah hidup korang. Berbuih mulut aku pun, aku tak boleh mengubah hidup korang. Simple saja. Jadi yang mana dapat manfaat daripada perkongsian saya ni, ubahlah. Ya? Lah jadi stres. Perkara ini semua terjadi kerana tidak mendapat nutrisi yang sepatutnya dan disebabkan oleh makan makanan yang tidak sihat secara berlebihan. Apa yang berlaku bila jadi macam ni? Bila nutrisi tak cukup dalam badan, badan akan kehilangan otot. Bila otot hilang, metabolisme tu menyebabkan berat badan susah, mudah naik dan susah nak turun kembali. Bila banyak makanan yang tidak sihat, badan akan mendapat dan menyimpan banyak toksin macam saya sebut tadi. Ini menyebabkan organ-organ dalam badan tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebab tu kita selalu demam, sakit, emosi tidak stabil, hormon tidak stabil. Bila makan secara berlebihan sudah tentu menjadi sebab berat badan semakin hari semakin bertambah. Okey, ni aku nak bagi kau lagi satu tip yang tak ada dalam slide ni. Okey, korang kena ingat. Asas dia, korang kena ambil juga kejadian tubuh manusia ni daripada sudut sains. Korang kena ambil. Kalau tak, korang jadi tak ada garis panduan untuk korang bercerita tentang nutrisi. Okey, apa dia garis panduan dia? Pertama, kalau kau buka buku sains darjah 4, dalam buku tu ada tulis asas kejadian tubuh manusia. Dia kata tubuh manusia ni terbentuk daripada blok-blok sel. Tubuh kita ni terbentuk daripada blok-blok sel tubuh kita ni. Setelah terbentuknya blok-blok sel ni, barulah badan kita wujudnya tisu badan, wujudnya sistem pernafasan, wujudnya organ, wujudnya anggota badan kita. Organ nombor 3, bila wujud tisu badan baru wujud organ. Tetapi rata-rata orang sakit hari ini, yang sakit kronik hari ini di bumi Malaysia hari ini, sebab tu statistik yang dikeluarkan oleh KKM sendiri menunjukkan 73% rakyat Malaysia mati akibat daripada penyakit gaya hidup. 73% rakyat Malaysia mati akibat penyakit gaya hidup. Kencing manis, darah tinggi, kanser, jantung, kolesterol tinggi. Itu semua penyakit gaya hidup. Korang tak payah risau sebab penyakit ni tidak berjangkit. Kalau suami kau ke ada di kalangan ahli keluarga korang ada penyakit ni, korang boleh peluk diorang, tak ada masalah. Dia tidak menyebabkan penyakit. Tetapi yang paling malangnya, 50% daripada 73% tadi mati akibat pola pemakanan. Kau tengok. Korang rasanya korang tak pernah tahu, tak pernah ambil tahu pun angka ni. Sebab apa aku sebut angka ni? Sebab aku nak menunjukkan dua perbezaan antara benua Asia dengan benua Afrika. Kalau masa kita budak-budak dulu, kita semua dengar cerita. Dekat Somalia, orang mati kebuluran. Dekat Ethiopia, orang mati kebuluran. Orang kat sana mati sebab tak dapat makanan. Orang Malaysia mati sebab terlebih makan. Cuba kau fikirkan, 50% mati akibat pola pemakanan. Tinggi gula, tinggi minyak, tinggi lemak, tinggi toksin. Telan hari-hari, puluhan tahun telan penyakit tu. Bila sakit, Allah dah uji saya. Sakit dah buat macam mana? Kau pula jadi golongan Qadariyah. Jadi golongan Qadariyah, golongan sesat yang hanya berserah semata-mata tanpa berusaha. Bahaya benda ni, bahaya. Jadi, Alhamdulillah, Masya Allah, kita sangat-sangat beruntung kerana berjodoh dengan program ni. Sebab dalam ni kita kenal, tahu dan dapat penyelesaian yang terbaik. Saya sendiri merasakan segala macam barang selama ni selesai dengan adanya F1 Shake kita. Ni tadi saya dah terang F1 Shake kita. Sebelah ni adalah makanan high-tech. Makanan yang berasaskan sains. Mempunyai seramai 300 orang pakar, saintis dan doktor dalam menghasilkan produk. Okey, dan kos untuk telah makan belanja 1 juta USD untuk buat research sahaja. Sekarang ni dia orang ada 8 dia orang punya makmal di seluruh dunia untuk buat kajian makanan apa yang baik kepada tubuh kita. Okey, dalam slide aku ni korang tengok sekali ada perkataan yang F1 Herbalife tu low GI 15 hingga 23. Okey, saya nak sentuh pula pasal glycemic index. Okey, apa kebaikan glycemic index? Kadang-kadang orang bertanya kita, Kuazir, orang yang kencing manis ni dia kata tak boleh makan glycemic index tinggi. Okey, bagaimana saya yang sihat? Bolehkah saya makan glycemic index tinggi? Okey, kalau kau sihat, kau bedal lah apa makanan pun. Tak ada masalah sebab badan kau boleh asing makanan yang tidak baik untuk tubuh kau. Sebab tubuh kau duduk dalam keadaan ready, sihat walafiat.
Tapi apa keburukan dia? Bila orang sihat, ambil makanan yang tinggi glycemic index. Kau orang kena ingat, makanan yang tinggi glycemic index ni satu keburukan dia cepat tukar kepada tenaga. Cepat tukar kepada tenaga. Walaupun kau tak ada penyakit kencing manis, kau ambil makanan glycemic index sebab tu kau cepat lapar. Bila kau cepat lapar, kau ulang makan. Bila ulang makan, kau lapar balik. Bila lapar balik, kau makan balik. Kau duduk main benda tu je. Dan macam mana kau orang tak gemuk? Sebab kau orang gemuk, sebab kekerapan kau orang makan tadi. Sebab makanan yang kau ambil tadi low glycemic index, cepat tukar kepada tenaga, cepat menyebabkan kita lapar. Itu keburukan mengambil makanan yang tinggi glycemic index. Kalau tak percaya cakap aku, cuba kau orang sarapan pagi dengan mi goreng. Pukul 8. Aku rasa pukul 9 kau orang lapar dah. Nak makan balik dah. Sebab makanan tadi cepat ditukar kepada tenaga. Okey. Cuba kau ambil pula roti Wholemeal. Roti Wholemeal. Okey, kau tengok. Kau akan kenyang lebih lama. Sebab roti Wholemeal, rendah glycemic index, menyebabkan lambat ditukar kepada tenaga. Benda-benda macam ni aku sentuh sikit lah. Walaupun tak ada dalam topik hari ni. Okey, saya sentuh sikit. Semoga kita sama-sama dapat manfaat. Okey, kualiti juga dijaga ketat dalam nutrition ni. Sebab dia daripada biji benih, ladang, pengangkutan, penghilangan, production, lab research dan produk filter semuanya daripada Herbalife sendiri. Dan dikawal ketat untuk mengikut piawaian standard kualiti. Mungkin ada yang tidak tahu, Herbalife sebenarnya telah berada lebih daripada hari ini bukan 37 tahun dah, hari ini dah 42 tahun. Okey, dan statistik menunjukkan hari ini shake ni diminum oleh 5.3 juta orang, bukan 4 juta, 5.3 juta orang setiap hari di seluruh dunia. One shake kita minum adalah pengganti makanan nombor 1 dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia F1 shake kita yang dinamakan sebagai Formula One. Kadang-kadang orang tanya kenapa sebut Formula One. Kalau kau pening sangat nak tahu selanjutnya, aku ada buat posting kat Facebook aku ini tentang Formula One. Kalau tak ada, mari aku terangkan sikit dengan korang. Kenapa disebut sebagai Formula One? Okey, Formula One ni, kalau kira kereta, kereta lumba, Formula One ni dikategorikan lita yang paling laju. Lita paling laju dikenali sebagai Formula One, track Formula One. Tapi dekat Malaysia tak ada. Kau jangan ingat ada track Formula One kat Malaysia, tak ada. Yang ada standard Malaysia yang dekat Sepang dulu tu dipanggil Formula 3. Malaysia standard Formula 3 saja. Formula One ni adalah lita terpantas dunia. Mana kereta-kereta yang dah select daripada Formula 3 kepada Formula 1, baru dia daripada Formula 3 naik kepada Formula 2, baru dia orang boleh berlumba dalam kategori Formula 1. Bermakna nak pergi Formula ni bukan calang-calang kereta, bukan kereta cap ayam. Yang boleh berlumba di F1, lita F1 ni. Jadi F1 ni apa sebenarnya? F1 ni menunjukkan kelajuan. Hanya yang laju je boleh bertanding dalam F1 lita F1 ni. Begitu juga dengan F1 shake kita. Kenapa disebut sebagai Formula One? Sebab F1 shake kita ni adalah satu-satu makanan yang paling pantas diserap dalam tubuh manusia di atas muka bumi ni. Paling cepat diserap. Makanan lain korang nak serap ambil masa 2 hingga 4 jam. F1 shake kita ni kat tangan aku ni. Aku telan ni je 20 saat je. Zat-zat daripada makanan ni dapat kepada tubuh aku. Hanya ambil masa 20 saat je untuk anda menikmati segala zat nutrisi dalam shake ni. Sebab tu shake ni dikenali sebagai F1 Formula. Sebab dia laju. Itu sahaja. Kadang-kadang orang tanya, kenapa bubuh Formula 1? Tak faham saya. Aku dah jelas dengan kau tadi. Sebab dia laju. Sebab penyerapan dia pantas masuk dalam tubuh manusia. Faham Kak Ji? Kak Ji dengar tak Kak Ji pasal F1? Kak Ji dapat ilmu baru hari ni Kak Ji. F1 shake tu, pandai-pandai lah korang. Masya Allah, tabarakallah. Itu saja perkongsian saya tentang F1 shake. Inilah aktiviti-aktiviti saya. Hari ni pun orang tengah minum kat Kelak ni ramai. Okay, jadi saya memang menjalankan aktiviti Kelak Nutrisi. Berkongsi dengan orang tentang kebaikan nutrisi hanya daripada rumah kami saja. Masya Allah, tabarakallah. Itulah cara kami menjemput orang, pergi jemput orang kat kedai-kedai, pergi timbang orang dekat kaki 5. Kami akan buat apa sajalah. Yang penting sampailah matlamat nutrisi ni. Tapi yang paling bestnya bila-bila ni saya cerita tadi ni, yang paling seronok sekali benda ni. Paling seronok sekali bila kita dapat nikmat masa daripada kehidupan kita. Betul tak? Seronok. Macam Cikgu Siti tu. Mana Cikgu Siti ada tak Cikgu Siti ni? Tadi nampak macam ada Cikgu Siti. Ada Cikgu Siti. Cikgu dah pencing ke belum? Dah pencing dah kan? Dah pencing lah. Tapi pencin. Allah. Pencin.
bekerja di tempat baru. Maknanya kalau dia pencen ni sebenarnya kalau dia tanya saya, saya cakap pilihan yang tepat lah. Kalau tanya sekarang lah, masa dia kerja aku tak boleh cakap gitu. Masa dia dah pencen ni boleh lah aku cakap gitu. Pilihan yang tepat lah. Sebab benda tahu. Sebab kita ni, betul kata-kata ada satu benda yang ada kat Cikgu Siti dan ada kat saya. Contoh saya menjual masa kerana wang. Faham tak? Lepas tu pagi saya keluar pagi pukul 7, saya kena balik pukul 7 malam. Sebab saya jual masa kerana wang. Jadi Cikgu Siti pun dia jual masa dia kerana wang. Tapi dia mungkin tak perasan. Sebab kerja, rutin harian kerja. Pergi pagi, balik petang. Pergi pagi, balik petang. Pergi pagi, balik petang. Kita tak tahu. Tapi bila berhenti je, rupa-rupa selama ni ada paku naik dalam kepala otak ni. Orang duk pasok tebuk dalam ada paku. Rupa-rupa bila berhenti paku tu cabut apa. Oi, gangannya kata. Baru kata gangan. Baru tahu kehidupan ni. Masya Allah, tabarakallah. Bila Allah atur kehidupan kita daripada segi masa. Itulah slide saya tadi. Moga-moga Cikgu Siti punya paku tu cabut. Cikgu Siti punya paku tu cabut. Dia gini ke Aziz. Kalau dulu kita love tu berbelah bagi. Cinta berbagi. Sekarang dia cinta tu bulat. Betul. Sekarang ada cinta tu bulat. Bagi. Masya Allah. Terima kasih Cikgu hadir. Okey, ni saya tengok okey, saya tengok slide saya ni. Inilah aktiviti saya, Masya Allah. Saya suka tahu, saya suka kayu basikal, saya suka jogging, saya suka masuk hutan cari ikan. Saya suka aktiviti-aktiviti macam tu. Dan aktiviti-aktiviti ni tidak langsung mendatangkan ketakutan kepada kami sebab suka. Bila kita suka, benda yang bahaya pun dia tak akan jadi bahaya. Betul tak? Jadi bila dengan belah ni kami ada masa bersama keluarga. Tu kami bawa anak-anak kami berjalan. Masya Allah, tabarakallah, hari Sabtu ni ke Melaka. 8 hari bulan ke Bangi, jadi speaker kelab nutrisi online. 20 hari bulan ni ke utara Kedah, 10 hari bulan 9 pula ke Rengit, Batu Pahat. Nampak ada Allah atur perjalanan hidup tu, jauh perjalanan, luas pemandangan, Masya Allah, tabarakallah. Tapi 22 hingga 24 ni kami layak percutian ke Genting Highland Local Retreat, dan Masya Allah, tabarakallah, kami juga layak ke percutian ke Australia pada bulan sebelah ni. Macam mana kami dapat benda ni? Kami dapat benda ni senang je. Berapa banyak orang yang anda bantu. Jumpa di Australia dengan di Genting ya? Dapat cikgu? See you in Genting in Australia. Okey, beres cikgu. Jadi nak layakkan benda ni senang je cara dia. Sebab tu korang kena pegang satu prinsip. Contoh kau nak sesuatu benda dalam hidup korang, korang kena bagi orang dapat mendapa dia nak. Contoh yang datang kelab korang tadi aku stop sekejap. Yang mana yang ada kelab nutrisi dalam ni, Coach Lin yang tengah buat kelab nutrisi. Yang mana yang ada tengah operate kelab nutrisi kat sini. Saya nak bagi tahu korang, kalau customer tu datang dalam kelab korang, kalau dia ada cabaran diabetes ke, darah tinggi ke, benda-benda cabaran kesihatan, korang bantu dia orang sampai dia orang dapat balik nilai kesihatan dia orang. InsyaAllah Allah akan bantu korang dapat apa yang korang nak. Simple je hidup manusia ni. Kita bagi manfaat pada orang, Allah akan datang manfaat kepada kita. Jadi inilah aktiviti-aktiviti kami. Masya Allah, tabarakallah, itulah mentor yang telah mengubah pemikiran kami, arwah Dr. Idrus bin Abdul Hamid, yang mana kami kenali beliau dengan kami hadir ke satu event yang pertama kami, STS Kuantan, pada tahun 2017. Di situlah kami berjumpa dengan insan luar biasa ni, seorang profesor yang memiliki PhD, pun berhenti buat Herbalife Nutrition sebab dia nampak peluang yang sangat jelas untuk membina kehidupan lebih baik. Jadi banyak perkongsian-perkongsian yang doktor bagi kepada saya. Contoh dia, ni saya share apa benda yang doktor bagi kat saya. Masa saya jumpa dia first day, doktor cakap saya satu, Aziz, awak beli produk masa tu dia cakap dalam 400.5 dia kata kat saya. Satu set lah LOT shake agaknya. Dalam 400.5 dia cakap. Masa tak beli lagi. Masa tu baru jumpa kali pertama. Faham tak? Tak pernah. Tak beli satu set produk pun lagi masa tu. Lepas tu pergi dia cakap saya benda. Dia kata, Aziz, awak kena ingat Aziz. Awak sebenarnya 400.5 yang awak belanja tu, awak belanja untuk diri awak. Dia kata kat saya, awak belanja untuk diri awak. Katakanlah benda tu tak jadi apa-apalah. Mana kita tak bisnes, kita tak bantu orang. Adakah kita rugi? Dia tanya. Kat mana awak rugi? Dia tanya saya. Kat mana awak rugi? Sebab makanan tu awak dah makan. Dah jadi zat pada tubuh badan awak. Kat mana awak rugi? Bukan awak melabur dalam skin cepat kaya, duit awak hangus macam tu. Tak. Ini awak beli untuk tubuh awak. Kat mana awak rugi? Saya ni jenis orang tak ada duit. Lepas tu saya fikir, ada kebenaran pula apa yang doktor cakap ni. Aku makan benda ni. Dah kalau tak jadi pun apa aku rugi apa?
Aku try lah. Daripada situlah saya bermula dengan kekuatan saya untuk mencuba. Lepas tu doktor pula pesan kat saya, ingat Zee, dia pesan kat saya satu benda ni, saya harap pesanan ni boleh sampai kepada semua orang dalam ni. Hidup jangan pura-pura. Jadi diri sendiri. Hidup jangan pura-pura. Jadi diri kau orang sendiri. Sebab apa yang kau buat hari ni dengan ikhlas, dengan betul, itulah diri kau orang. Itulah rezeki kita sebenarnya. Sebab Allah tak suka orang yang munafik ni. Orang yang berpura-pura jadi baik, berlakon ni Allah tak suka. Jadi jadilah diri kita yang sebenar. Ini saya bawa tim saya. Tu Kak Izan pun ada, Wani pun ada, Ju pun ada dalam tu. Ini kami pergi belajar di Hong Kong. Masya Allah, tabarakallah. Hong Kong dan Singapura. Okey. Inilah penghargaan yang kami terima dengan hanya bantu orang. Tu kejap jadi mak rock, kejap jadi doktor, kejap jadi orang Arab, macam-macam pesing. Inilah kelayakan yang kami dapat sepanjang kami berjuang dalam nutrisi Herbalife ni. Hanya bantu orang dapat kesihatan yang baik. Okey, segala urusan kita dipermudahkan. Kami layak percutian VIP ke Taiwan, kami layak percutian VIP ke Korea, kami layak ke Barcelona, Langkawi. Tapi Langkawi dengan Barcelona tak linggi lah pasal pandemik. InsyaAllah, tabarakallah. Inilah ke 11 ni ke mana? Australia. InsyaAllah, doakan kami. InsyaAllah, tabarakallah. Cuma nak bagi tahu, ni ada pack promotion. Pack promotion ni pack yang lengkap lah. Sebab dekat sini ada elo, ada teh, ada 2 shake, ada protein dan ada NW formula. Lepas tu didatangkan satu hadiah teko kecil kaca ni. Comel teko dia ni. Okey, ni promotion, autumn promotion. Ni Bina Badan Sihat ada 2 promotion yang keluar pada bulan ni. Jadi apa kelebihan promotion ni? Kelebihan promotion ni kau tetap beli produk pada harga sama dengan harga kau orang punya keahlian, tetapi ada didatangkan dengan hadiah-hadiah sekalian. Macam ni shaker cup ni, shaker cup yang boleh perah buah ni. Yang boleh perah buah. Kau terbalikkan dia punya dalam ni, kau boleh perah buah ni. Okey. Yang ni cuma saya bagi tahu saja. Kami tidak ada konsep pasaan. Jangan kata, Coach Aziz suruh beli produk. Itu bukan konsep kami. Kami cuma memberitahu kebaikan nutrisi. Kalau ada kemampuan anda, bermulalah dengan mana-mana promosi yang ada ni. Grab promosi. Sebab promosi memang tak selalu ada. Ada yang ni pun ada lagi bang? Ni topi ni pun ada. Topi pun yang Aida pakai tu, topi tu pun ada lagi promotion. Cek dengan coach anda semua. Ambillah promotion ni. Guna promotion masa ada promotion ni. Kalau tak produk kena beli juga. Okey. Okey, lepas tu Maulana Ustaz Soleh kita tutup bacaan doa kita hari ni. Sini Ustaz. Sini boleh? Sini. Besar sikit nampak. Merti belakang. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian daripada Coach Aziz kita, Coach Viral. Okey. Okey, jom kita sama-sama tangguhkan dahulu kelab kecoh sihat online kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey. Terima kasih kepada Ustaz atas bacaan doa tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Soleh. Okey. Dah end dah kita punya slide ni. Esok siapa host dia? Tak ada esok cuti Esok cuti. Kita jumpa balik hari Isnin kita punya operasi kelab nutrisi kita ni seminggu 4 hari je. Jadi janganlah lepas peluang kan 4 hari tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi aku speaker terakhir untuk minggu ni Okey, jadi minggu depan pula kita berjumpa hari Isnin pagi. Jadi Jumaat, Sabtu, Ahad ni gunalah sebaiknya waktu-waktu yang ada ni untuk sebarkan kebaikan nutrisi ni. Jumpa orang kau cerita je Herbalife kat dia orang. Biar sampai dia orang menyampah tengok kau orang. Cerita je Aku kadang-kadang dalam kereta dengan Aida, dengan bini saya ni, saya borak pasal Herbalife. Dia pernah cakap kat saya, abang, ni Herbalife juga. Orang Herbalife. Dia bagi tahu dia orang Herbalife juga. Sebab aku bercakap dengan dia tu macam orang biasa, punya excited dia nak cerita tentang kebaikan nutrisi ni. Jadi terima kasih semua.
yang datang. Semoga semua yang ada dalam ni dapat manfaat daripada perkongsian saya tentang topik F1 Shake hari ni. Okey, yang mana yang belum cuba tu boleh cuba F1 Shake. Okey, yang mana yang nak jemput tetamu baru yang tak percaya. Tak nak lah, nanti masuk kelab kecoh kena beli produk, tak nak lah. Tak payah. Kau masuk 3 hari atas kejujuran korang. Saya minta korang yang ada dalam ni jujurlah. Bawa je diorang masuk 3 hari tanpa diorang bermula dengan produk apa-apa pun. Yang ni kami bagi kebenaran. Tak ada masalah. Bagi je, masuk je 3 hari. Dia tak tengok. Lepas 3 hari, dia decide sama dia nak bermula atau tidak bermula. Kalau dia tidak bermula, dia tak bolehlah guna kelab kecoh sihat online ni. Sebab saya dah terang awal-awal kan macam mana kami operasi. Kami terang awal tadi. Okey. Jadi, bagi je, jemput je kawan-kawan. Bagi je link kat kawan-kawan anda tu. Tapi janganlah sebar meraban link tu. Janganlah sebar kod dan link tu. Bukan. Kena pasti sahabat yang nak masuk tu. Ni daripada Kak Ji, ni daripada Kak Sarauk, ni daripada Kak Kamarah Ibrahim. Korang kena pasti sahabat-sahabat. Bagi masuk. Saudara mara, mak ayah. Bagi je masuk dalam ni. Tak payah bayar apa-apa. Percuma je. Cuma doakan je kami. Doakan je apa yang kami bagi dalam ni menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, jemput je sesiapa. Sebab benda ni percuma. Okey, katakanlah hari ketiga dia dah faham yang dia dah kena bermula dengan elo teshik tadi dan dia tak nak bermula. It's okay. Jangan paksa. Cuma dia tak boleh gunalah kemudahan kelab kecoh sihat online ni. Dia boleh cuma 3 hari je dia boleh guna kemudahan tu. Okey, itu saja perkongsian daripada saya hari ni. Minta maaf banyak-banyak. Kalau ada kesilapan yang kurang baik, yang mengarut-ngarut tu semua datang daripada saya. Yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maafkan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye semua. Okey. Thank you, guys. Menunggu kita bawa bekal iman dan amal. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya.